bintang beribu di malam ini. Tiada satu pun yang kelihatan kecuali gelap. Hujan kan turun menemani malam, makin sepilah malamku ini, tiada teman bicara. Menanti lagi janji lama sudah bagiku untuk terima kehadiranku untuk bersama kali kedua. Dan tak kuduga kau jelma bulan menagih lagi janji lama. Sukar bagiku. Ya. Dah mula.
Alah, tak habiskan puas lah. Tak puas hati ni. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Hari ini kembali bersiaran dan kami buka kepada anda dengan persembahan yang sangat istimewa, sangat legendnya. Ini gabungan di antara UKIS dan juga Slam. Ini sesuatu yang istimewa untuk anda pagi ini. 3 dekad lamanya. Ya. Kalau anda yang membesar dengan UK Slam ini, pastinya cukup terbiasa mendengarkan lagu Sebab tadi. Ya. Sekejap lagi kita belanja lagu daripada Slam pula. Ada. Kita simpan, jangan kita simpan. risau, Supaya anda tenang. bersama dengan kami sebab kita akan berbicara dengan mereka. Ada buah tangan terbaru yang ingin dikongsikan. Tapi sebelum itu, tugasan kami nak beritahu kepada anda berkaitan dengan keadaan cuaca pada hari ini di sekitar bandar-bandar utama di Kuching. Difahamkan hujan pada ketika ini dari jam 9.30 sampai 10.30 nanti. Yang lain-lain insya-Allah cerah. Yang difahamkanlah setakat ini Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai dan kawasan-kawasan yang lainnya. Tapi Kuala Terengganu juga hujan pada ketika ini difahamkan. Juga di Kuantan pagi ini nampaknya hujan seketika. Baik, kita juga nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan amaran ribut petir ini di Sarawak, di Sarikih, Sibu, Kapit dan juga Bintulu. Dan bagi mereka yang bersama di lokaliti tersebut, kena pastikanlah dengan keadaan semasa dengan keadaan ribut petir dan juga hujan lebat pada pagi ini. Okey Rina, kita kena macam cepat je sekarang. Tak sabar. Sebab kita nak terus bersama dengan kedua-dua kumpulan ini yang datang ini. Jom. Kita nak bergerak terus kepada ikut. Ini dia. Saya percaya mereka yang mendengar lagu-lagu membesar dengan lagu UK Slam ini memang dah cukup mengenali barisan kumpulan ini. Assalamualaikum semuanya. Kita ada Abang Lili, Abang Daniel, Abang Amir, Abang Zamani dan juga Abang Mus pagi ini. Kita tak bawa yang besar Ini kita kecilkan. Gabungan ni ramailah sepatutnya kan, tapi 5 orang saja yang muat studio kita ni. Okey, satu fakta menarik ni abang-abang semua. Antara album yang dibeli sendiri oleh Rina adalah album kalian berdua. Kaset. Saya ada Bisa Berbisa dengan Zamani apa tu? Yang kedua, album kedua tu. Kesan Terbukti. Legend betul Kumpul duit sekolah semata-mata nak beli album UKIS dan Slam. Kena pulang balik duit sekolah hari tu. Okey, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan gabungan gandingan terbaru ini. Sebenarnya kami datang pagi ini untuk mempromosi konsert UK Slam yang akan diadakan pada 3 Februari 2024 di Stadium Malawati Shah Alam. Sekarang ni kami dalam rangka promosi dan kepada mereka yang ingin mendapatkan tiket boleh layari www.ilasotiket.com. Apa sebenarnya yang kita lihat kan gabungan kedua-dua ini membuatkan nak adanya konsert bagi tahun 2024 ini, Abang Zamani? Maksudnya tadi? Kenapalah agaknya memilih UK dan Slam untuk bergabung bersama-sama? Kita memilih UKIS dan Slam sebab Bang kena pakai mic dulu. Memandangkan hampir sama genre kita kan. Slam dan UKIS kita tahu muzik dia hampir sama dan juga menggunakan hikmat komposer yang sama juga iaitu Saadi Amri. Jadi pada malam tu juga kita sebenarnya akan buat satu penghargaan buat Saadi Amri sebenarnya. Okey, kalau kita nak tanya nostalgia seni, kenangan seni kalian ataupun dua kumpulan yang berbeza ini. Sebelum ni saya percaya dah banyaklah kot satu pentas yang sama. Abang Amir. Ini adalah kali pertama kami digabungkan. Kali pertama. Okey, wow. Kalau kita imbas balik kenangan 30 tahun yang lalu, zaman kemuncak, pergi mana-mana orang sebut Amir UKIS, zaman Islam. Sampai ada yang ikut image katanya. Zaman tu rakan-rakan sekolah saya memang berkepala botak sebab album pertama kan berkepala botak kan. Jadi mungkin boleh cerita sikitlah zaman kegemilangan Amir UKIS waktu itu. Waktu itu memang tidak dinafikan zaman kemuncak populariti UKIS mula dikenali di mana seluruh corong-corong radio menyaksikan juara carta. Jadi di situlah bermulanya fenomena lagu-lagu UKIS dan juga Saari dan juga Slam. Selang selang setahun kalau tak silap saya, album Slam pula keluar di pasaran, juga mendapat sambutan dengan lagu hits Gerimis Mengundang dan juga berjaya memasuki pasaran Indonesia, Singapura, Brunei, juga UK pun sama juga. Betul. Jadi oleh sebab kerana kami tidak berpeluang untuk disatukan. Jadi pada tahun 2024 ini peluang itu datang dan saya rasa ini adalah satu peluang yang tidak harus dilepaskan oleh peminat-peminat setia kami
Dan juga pada malam konsert tersebut mereka peminat Slam dan peminat UKIS akan bergabung. Betul? Betul. Dan dia jadi terus cantik tu, UKIS Slam. UKIS Slam. Itu yang best tu. Kena pula tu. Kita nak main satu quiz lah kalau boleh kan. Okey, UKIS Slam era yang sama, genre yang lebih kurang juga, naik pun ialah selang setahun apa semua dengan lagu-lagu yang hit tu kan. Kalau ada lagu Slam yang abang Amir rasa macam kan best kalau tu jadi lagu aku tu, lagu apa bang? Saya tahu. Apa tu? Yang mana yang tahu tu? Saya sebenarnya ada kisah sejarah yang lalu ya. Okey. Di mana arwah komposer Rahim Osman. Okey. Ya, sebelum lagu itu dirakamkan oleh Zamani oleh Dr. Slam, saya dengar dulu. Jadi arwah Rahim dia bagi tahu, "Meh, cuba dengar lagu ni, sedap tak?" Saya pun dengar. Tapi waktu itu tidak ada lirik. Okay. Kemudian saya cakap dengan arwah, saya cakap, "Bang, bagilah kat saya kat UKIS." Tak boleh, Slam. Tak tahu tak lagu apa? Lagu apa bang? Buat Seorang Kekasih. Dahsyat. Kalau Abang Zamani pula macam mana? Lagu apa yang mungkin rasa sedap pula lagu UKIS ni kan? Patut kalau Slam jadi ambil ni. Kalau jadi Slam ni hebat ni. Sebenarnya banyak kalau nak ikutkan lagu-lagu daripada UKIS kan. Kita tahu banyak hits daripada UKIS. Tapi kalau nak select salah satunya yang saya sangat minat, Pahit Akan Manis Akhirnya. Sebab dia lirik dia tu orang kata apa? Makan dalam, orang cakap makan dalam. Makan dalam Senang makan dalam Apa agaknya kenangan yang tak boleh dilupakan sepanjang bersama dengan kumpulan Slam ni, Abang Zamani? Pengalaman yang paling tak dapat dilupakan bila kita dapat buat konsert lah sebenarnya dekat Hidup Negara tu, yang ramai pun tahu waktu tu satu Malaysia tak ada api kan. Jadi itu pada kami itu satu sejarah yang sangat manis lah untuk Slam lah sama-sama kan. Okey, baik, untuk pengetahuan kalian sebenarnya ramai yang berada di depan ni tapi dah lari dah kami punya. Alamak, bos kita dah lari. Bos kita tu sebenarnya dia kata dia mendengar dari zaman bangku sekolah lah. Tapi ni kali pertama bertentang mata disebabkan kehadiran kalian semua pada pagi ini. Jadi pasti mengimbau nostalgia ya. All the best kami nak ucapkan kepada semualah dengan konsert ini yang bakal datang pada 3 Februari ini. Mungkin sekali lagi kalau nak ajak ramai orang lagi untuk datang, Abang Amin silakan. Ya. Kepada mereka yang ingin menyaksikan konsert tersebut, sila layari www.ilasotiket.com. Inilah masanya. Sekarang ni tengah jualan berprasangkan. Okey, alhamdulillah. Orang dapat gaji. Yang gaji pun dah keluar kan. Jadi amat rugilah kalau siapa yang tidak datang untuk menyaksikan konsert tersebut. Kerana kita tak tahu bila lagi akan kami disatu. Tambah-tambah pula mereka yang membesar dengan lagu ni tahun 90-an, sekarang ni mungkin dah ada anak, dah ada cucu kan. Inilah masanya nak mengimbau kembali nostalgia. Yalah, betul lagi kalau gerimis tu mengundang kan. Alah. Ini kena belanja ni boleh Abang Zamani? InsyaAllah tak ada masalah. Bolehkah kita tutup dengan persembahan Gerimis Mengundang? Boleh. Sama Mojo Jaya semua, kita saksikan persembahan UK Slam Gerimis Mengundang. Silakan. Terima kasih. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman.
Gout sering dianggap sebagai penyakit keturunan. Hakikatnya, masih ramai pesakit gout yang tidak memiliki sejarah penyakit ini dalam susur galur keluarga mereka. Gout, penyakit artritis yang berpunca daripada pengumpulan asid urik pada sendi dan tisu di sekeliling sendi, terutamanya kaki. Ia boleh menyebabkan keradangan, bengkak dan sakit secara mengejut di sendi hingga membataskan pergerakan seseorang. Pengumpulan asid ini boleh menyebabkan benjolan pada kulit dan lebih serius membesar dan pecah lalu mengeluarkan cecair seperti kapur. Berdasarkan National Library of Medicine, kematian akibat penyakit jantung, buah pinggang dan endokrin yang dikaitkan dengan gout berkemungkinan meningkat sebanyak 55% pada tahun 2060 akan datang. Pelakon dan pengacara veteran Jafar On turut menghidap penyakit gout hingga seringkali ditahan di hospital. Penyanyi Ashid juga terpaksa berhabis ratusan ribu ringgit bagi merawat masalah gout yang dihadapinya. Maka, sejauh mana kepekaan rakyat Malaysia terhadap penyakit gout ini? Baik, itu dia tadi laporan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan dalam segmen kesihatan pagi ini berkenaan dengan penyakit gout. Mungkin ramai dalam kalangan penonton hari ini ada banyak kemusykilan dan juga persoalan. Anda boleh ajukan di Facebook Malaysia hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bacakan untuk kita huraikan berkenaan dengan penyakit ini. Okey, tadi adalah pengenalan berkaitan dengan gout. Gout ni datangnya tidak diundang, yang paling tidak disenangi. Nanti ramai orang yang mungkin dalam proses in denial jugalah. Betul. Tak nak beritahu orang, tak nak mengaku. Ini Malu, bukan biasa. Malu, malu kan? Bukan saya. Kawan-kawan ramai juga gurau. kan, ya faham. Tapi itulah yang berlaku. Maksudnya kalau saya ada pun saya tak nak mengaku. Tapi dalam saya sedar macam kita nak kena buat rawatan ni, kita kena elak makan ni apa semua. Dan itulah kita nak bincangkan bersama dengan anda berkaitan dengan gout ni, dan kita bawakan Dr. Nur Fariza Abdul Rahim, pakar perubatan unit rheumatologi Hospital Tengku Puan Rahimah di Kelang ni. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari nasihat. Sihat, alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah. Baik, kita juga bersama secara dalam talian seorang pesakit gout ini, Hambali Amin, yang berada non jauh di Kuching, Sarawak. Selamat pagi, Hambali. Selamat pagi. Baik, hari ini sihat ya? Alhamdulillah sihat hari ini. Okey, kita nak berbicara tentang penyakit gout ini, doktor. Kalau kita tahu, gout ini adalah berpunca daripada asid urik yang tinggi dalam darah. Tetapi mungkin ramai yang nak tahu bagaimana kandungan asid urik ini boleh berlebihan dalam badan seseorang individu. Okey, terima kasih Rina. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana membawa saya ke rancangan ini ya. Okey, gout adalah sejenis penyakit itu radang sendi, di mana radang sendi itu disebabkan oleh pengumpulan uric acid yang berlebihan. Okey, di mana dia boleh menjadi uric acid crystal, monouric acid crystal di bahagian sendi-sendi. Okey, terutamanya dia akan melibatkan bahagian sendi ibu jari, okey, dan juga sendi pergelangan kaki lah. Dan ada juga di bahagian-bahagian yang lain seperti di lutut, okey, di bahagian siku, bahagian jari jemari dan juga bahu. So uric acid yang berlebihan ini boleh juga berkumpul di bahagian bawah kulit, kita panggil tofai. Okey, boleh pecah, boleh jadi berkuman lah kemudiannya. Okey, doktor, itu pengenalannya, dan apabila berlebihan itulah yang terjadinya gout. Dan kita nak bersama dengan Hambali. Hambali mungkin sebab dia ni banyak berkongsi di TikTok lah ya. Dan mungkin hari ini bersama dengan kami di Penonton Malaysia hari ini TV3 ini, keadaan awak gout ni, apa yang boleh trigger kondisi awak dan apa yang kerap berlaku lah ketika awak mengalami gout ni, Hambali? Okey, terima kasih TV3 dan doktor. Okey, saya sendiri mengalami gout ni dah 5 tahun rasanya. Start umur 35 tahun. Sekarang dah masuk 40 lah. So, di peringkat awal dulu, di awal umur 35 tahun, dia setahun sekali kena. Tapi apabila tahun lepas, dia makin menjadi-jadi. Kurang-kurangnya dalam 2 bulan memang dia akan terkena sekali lah. Ini sebabkan saya memang selalu ambil cuti dan susahlah bergerak lah. Tetapi saya punya tu kebanyakannya di kaki je lah, di sendi kaki. Tempat lain belum ada lagi. Itu yang saya alami. Sebab tu saya risau jugalah dengan kesihatan waktu tu.
Dalam usia 35 tahun doktor sudah pun menghidapi penyakit gout ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat kondisi seseorang dan simptom bagi mereka yang bergejala gout ini? Okey, pertama sekali saya nak menceritakan penyakit gout ni bukanlah penyakit yang baru, bukan moden ya. Sebenarnya dah lama dah, daripada kurun ke-5 lagi. Di mana kita panggil dia sebagai king penyakit raja-raja lah disease of king. Bangsawan, orang kaya, di mana dia makan makanan yang mewah di mana dia makan daging, dia makan minuman alkohol ataupun minuman keras yang secara berlebihan lah. So pada umur macam Encik Hambali tadi, pada umur 30 tahun dan ke atas, selalunya memang common lah ataupun memang kebiasaan pesakit terutamanya lelaki. Yang mungkin tak menjaga kesihatan mereka ataupun mungkin cara pemakanan mereka, gaya hidup mereka. So ramai yang pesakit mengalami gejala ini pada usia muda dan juga faktor keturunan dan genetik. Ada beberapa faktor lah. Encik Hambali, sekali lagi kita nak bersama dengan awak. Kita tadi tengok video awak jalan seakan-akan hampir nak diseret kakinya itu kan. Kesakitan itulah yang mungkin sedang berlaku pada ketika itu. Okey, biasanya kalau jadi, apa tahap yang paling teruk yang awak pernah alami dan macam mana cara awak nak atasi benda tu, Encik Hambali? Okey, kalau jadi tu paling teruk lah memang suatu pagi bangun tidur memang saya tak boleh bergerak. Kalau nak pergi ke tandas pun terpaksa orang cakap mengesot. Memang tak boleh berjalan. Langgar sikit pun tak boleh. Maksudnya kalau ada orang langgar tu memang automatik jadi marahlah sebab sangat-sangat sakit. Okey. Apabila sakit macam tu, apa yang selalu saya buat, saya akan, kalau saya ada cuti, saya dapat ambil cuti. Okeylah, kalau saya tak boleh ambil cuti, saya terpaksa pergi ke klinik, saya minta injection daripada doktor. Dia injection tu untuk tahan sakit je lah. Tapi yang common saya selalu buat, saya akan beli ubat yang orang cakap dekat farmasi, yang apa panggil tu, Tocicin ke nama dia tu. Lepas tu ubat tahan sakit dan juga ubat kembang. 3 benda tu memang saya selalu bekal ke mana-mana dah sekarang. Adakah Hambali, adakah ubatan yang diambil itu secara berterusan atau sewaktu sakit sahaja? Saya tidak ambil secara berterusan. Saya tak berani ambil secara berterusan. Kadang-kadang kalau saya dapat cuti, saya tak berani pun ambil ubat tahan sakit. Saya cuma sekarang ni saya dinasihatkan untuk ambil beberapa suplemen lah dan juga jaga pemakanan. Kalau dulu kalau sakit saya makan ubat tahan sakit, tapi sekarang saya dah, bila saya banyak sikit info tentang gout ni, saya dah kurangkan ambil ubat tahan sakit dan saya cuba rawat cara lain. Itu yang saya buat sekarang lah. Okey, Hambali, mungkin kita nak tahu sikitlah yang trigger awak dari sudut pemakanan adalah makanan berasaskan apa ataupun yang lain ni, Hambali? Mungkin pemakanan. Mungkin dulu pemakanan saya tak jaga kot waktu umur 30-an macam tu. Tapi pemakanan jagalah. Terutamanya seafood dan kacang. Saya tak berani nak sentuh dah sekarang. Okey, baik. Faham. Kalau kita lihat sebenarnya setiap pesakit gout ini mungkin dari segi pemakanan itu berbeza-beza. Ada yang mungkin boleh makan kacang, ada yang mungkin tak boleh makan soya dan sebagainya. Bagaimana mungkin pandangan doktor? Okey, sebenarnya bergantung pada individu. Tetapi selalunya makanan yang kita nak kena elak ialah makanan yang menghasilkan uric acid yang banyak, iaitu kita panggil makanan yang tinggi purin. Okey, saya boleh bahagikan kepada 3 lah. Dia ada makanan yang rendah purin, sederhana purin dan tinggi purin. So kita fokus pada yang tinggi purin dan sederhana lah. So sebagai contoh sederhana makanan tu berbentuk daging, daging merah selalu. Daging merah sederhana purin. Betul. Sederhana purin. Daging merah seperti daging lembu dan kambing. Dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan bagus sebenarnya. Tapi bila kita juskan dia akan menghasilkan lebih banyak fruktos. So dia akan fruktosa ni menghalang perkumuhan uric acid. Uric acid adalah byproduct ataupun bahan perkumuhan lah sebenarnya patut disingkirkan dan perlu ada dalam level tertentu. So untuk yang bahagian tinggi purin tu, sebagai contoh makanan bercengkerang, iaitu apa? Seafood. Kerang, kepah. Banyak-banyak makanan ni. Semua tak bertenang. Lepas tu makanan dalam tin, dalam tin tu selalu ada kita panggil high fructose corn syrup.
So yang sirap-sirap tu high fructose lah. So mengganggu perkumuhan. Dan juga makanan ikan dalam tin, mackerel, tuna, sardin. Last but not least, makanan yang berpurin tinggi ialah seperti kekacang semualah. Kekacang, petai dan sebagainya. Okey, doktor. Itulah banyak sangat dah ni, dan hang balik juga mungkin sama macam saya lah, sebab tadi antara faktornya juga adalah macam lelaki apa semua juga kan. Tengah geleng kepala lah pada ketika ini kan. Macam mana jalan keluarnya doktor once bila kita dah masuk ni? Okey, pertama untuk rawatan, yang pertama sekali yang belum didiagnosa lah. Kami sarankan yang belum didiagnosa mengalami radang sendi, sakit sendi, tolonglah berjumpa dengan doktor, kerana bukan semua radang sendi, sakit sendi ialah gout. Ada juga benda lain, penyakit radang lain seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, spondyloarthritis. So ni semua perlu kena pasti oleh doktor lah, dan kita perlu ambil darah, iaitu uric acid. Level uric acid yang tinggi dan simptom gejala tu mungkin kita akan diagnose sebagai gout lah. Dan macam pengalaman Encik Hambali tu, kami tak sarankan untuk membeli ubat-ubatan di luar, kerana tak ada pemantauan doktor. Ubat-ubatan seperti tahan sakit boleh menyebabkan radang usus, pendarahan, dan juga mungkin menyebabkan buah pinggang yang kronik, sakit buah pinggang yang kronik. So kita sarankan jumpa doktor. Doktor, dalam situasi seorang pesakit gout ini, jika mempunyai penyakit kardiovaskular yang lain, adakah ia menyukarkan proses rawatan gout itu sendiri? Ya, betul. Sebenarnya penyakit gout ni dia berkait rapat dengan penyakit 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang yang kronik, jantung dan kolesterol lah. Bila penyakit ini sebenarnya kalau pesakit itu mengalami penyakit-penyakit ini, selalunya dikait rapat dengan gout juga. So memang dia boleh menyukarkan juga rawatan, kerana ada ubat-ubatan yang perlu kita pilih. Sebab banyak ubat, ada beberapa ubat yang mengurangkan uric acid seperti allopurinol, febuxostat. Kita kena betul-betul pilih yang mana satu sesuai berdasarkan penyakit comorbid yang pesakit itu ada. Baik doktor, mungkin ini satu persoalan yang elok juga kalau kita utarakan. Cik Hambali tadi cakap usia 35 tahun baru terkena lah. Saya ada seorang kawan ni baru usia 26 tahun. Memang kalau dia makan seafood je memang berserit lah kakinya. Dan dia kata kadang-kadang macam nak teringin, nak makan juga apa semua kan. Faktor usia ni, adakah ianya mainkan peranan ataupun tak kenal gout, tak kenal siapa ni, dah macam cinta pula cinta tak kenal siapa. Gout tak kenal usia, betul, tapi kita ada faktor-faktor yang mencenderungkan ke arah gout itu. Untuk lelaki memang kebarangkalian untuk dapat gout tu memang tinggilah dalam usia lebih kurang 30 hingga 60 tahun. Tetapi ada juga yang kurang daripada situ. Faktor keturunan memainkan peranan juga. So untuk perempuan pula sebenarnya bila pesakit itu ataupun seorang itu putus haid, untuk perempuan so dia boleh juga mendapat penyakit gout. Mungkin di sini disebabkan hormon yang berbeza di antara lelaki dan perempuan, kecenderungan mendapat gout itu sendiri. Baik, Hambali, kita nak tanya juga, adakah kalau dilihat dari segi genetik ataupun keturunan, ada dalam kalangan ahli keluarga yang mempunyai sakit gout ini? Yang saya tahu mak saya lah, dia ada sedikit gout lah, mak saya. Tapi pun dia bila dah berumur 60-an macam tu lah baru kita tahu dia ada gout jugalah. Yang lain tak ada. Selain daripada anda menjaga pemakanan, apa lagi yang dilakukan oleh Hambali sendiri untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat mengurangkan rasa sakit gout itu? Kalau dah rasa sakit tu memang makan ubat je lah, selalu saya buat. Tapi sekarang ni bila dah selalu sangat kena, dan beberapa kali jugalah jumpa doktor, dia sarankan supaya ada buat senaman lah. Sekurang-kurangnya sekarang ni seminggu sekali lah. Sebab hari Jumaat tu memang kita akan gunakan untuk bersukan lah, senam. Dari sudut diet, pengambilan makanan, ada yang spesifik dilakukan? Diet tu yang paling penting. Sekarang ni orang rumah saya pun dah tahu dah apa benda yang boleh, dan mereka pun kadang-kadang terpaksa ikut lah apa yang boleh beli. Contoh macam daging jarang lah kita beli, makan pun tak ada dah. Kacang pun sama, kacang dengan kerang. Tapi kalau macam udang tu kadang-kadang makan tak kena juga. Tapi kalau kerang, kacang, ada certain makanan tu memang dia akan terus ada efek.
hari ni makan, esok terus kena. Macam tu lah. Cepat betul ya. Okey, wow, faham. Baik, doktor, kabarnya gout ini tidak ada kesembuhan sepenuhnya. Tetapi apa yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya untuk kita mengelakkan daripada kesakitan yang terlampau dan kita nak melihat daripada faktor jantina itu sendiri kan, bagaimana kita nak mengelaknya? Okey, sebenarnya saya nak kembali kepada Encik Hambali punya cerita tadilah. Sebenarnya untuk pesakit gout yang telah didiagnosa, ubat-ubatan seperti allopurinol, febuxostat, kita pesakit itu perlu makan setiap hari. Okey, setiap hari dan perlu berjumpa dengan doktor kerana kita ada serum uric acid level yang kita ada target iaitu 300 mikrogram per liter, di mana kita akan naikkan dos ubat tersebut sekiranya target tak dicapai. Okey, bila target tercapai dalam tempoh masa 2 tahun macam tu, insya-Allah katakan ada tofai di bahagian bawah kulit tadi, insya-Allah dia akan melarut dan hilang dan simptom ataupun gejala pesakit tersebut boleh hilang. Okey. Jadi untuk saranannya pesakit yang telah didiagnos, kita perlu buat senaman aktiviti yang sihatlah, contoh tidak merokok, tidak mengambil alkohol, amalkan pemakanan low purine diet yang seperti saya sebutkan tadi, elakkan yang tinggi purine diet. Okey, lepas tu elakkan dehidrasi. Kerana kalau kekurangan air tak boleh flush dia punya uric acid. Okey, baik. Doktor, sangat bermanfaat. Banyak sekali soalan telah pun ada jawapannya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Fariza Abdul Rahim, sekali lagi dari pakar perubatan unit rheumatologi Hospital Tengku Puan Rahimah Kelang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih doktor. Terima kasih juga kepada Hambali Amin dari Kuching, Sarawak atas perkongsian pengalaman yang saya percaya dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton MHI pagi ini. Jaga kesihatan ya Hambali. Ya, boleh. Terima kasih juga. Jangan lupa makan ubat. Makan ubat tau. Jumpa doktor ya. Bye. Okey, doktor sendiri. Setiap hari kata doktor tau. Doktor slow-slow je cakap tadi. Setiap hari. Okey, baik. Itu perkongsiannya juga memberi manfaat kepada anda semua yang berada di rumah. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi. Ini benda yang sangat baik kita nak kongsikan, inspirasi berkaitan dengan subuh macam Jumaat. Semuanya kita nak kongsikan sebentar saja lagi di MHI selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan ini inspirasi yang sangat menarik. Kecoh satu Malaysia termasuk di luar negara ya, berkaitan dengan satu gerakan daripada sahabat kita iaitu Alif Sata, iaitu geng subuh macam Jumaat. Hebat ni, sehinggalah viral ni benda ni, Rina. Tular di seluruh negara dan kalau kita nak lihatkan perkongsian hari ini berkenaan dengan sebuah masjid di Johor di mana dapat mengumpulkan 12,000 jemaah untuk solat subuh beramai-ramai. Satu pengalaman yang sangat luar biasa yang kami nak bawakan pagi ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Kita ada Imam Abdullah Embong dan juga Imam Syazwan Hafiz bersama kita pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua-duanya adalah Imam 1 dan Imam 2 ya, Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On. Mam, 12,000 ni. Apa sebenarnya berlaku pada hari kejadian ni, Mam? Baik, terima kasih kepada pengacara. Sama-sama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk program subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat yang sebenarnya sebelum ni Kerajaan Negeri Johor pun ada satu program juga seperti subuh, namanya Semarak Subuh. Okey. Jadi untuk kali ini kita bersama dengan anak-anak muda. Bersama anak-anak muda dan perancangan itu dibuat hanya dalam masa 1 minggu. Jadi perancangannya itu kita menggunakan media sosial iaitu TikTok lah. TikTok yang sekarang ni viral dengan TikTok kan. Betul? Dengan influencer-influencer yang ada. Influencer itu sebenarnya asalnya dia mencadangkan kepada kita. Imam, masa berjumpa tu dia kata, Mam, boleh tak kita buat program solat subuh ni macam yang Alif Sata buat tu lah. So saya kata saya alukan lah. Okey, jom kita buat. So bila dah buat dan dia viral kan. Yang rancang ni influencer tu nama dia Acad Raja Lawak. Dan bersama dengan Jali Razak. So Acad ni pun dah berbincang dengan saya dan saya pun bawa kepada jawatankuasa. Bila saya bawa jawatankuasa dan kita bermesyuarat dan kemudian kita pun viral.
pada asalnya targetnya dalam 2-3 ribu lah mungkin. So dah 2-3 hari lepas viral, dia cakap dah berjuta ni view ni. Allahu Akbar. Katanya gitulah. Jadi mungkin dalam 7-8 ribu dia punya expectation. Okey. Expectation sasaran pertama lah tu. Ya, sasaran pertama. Berubahlah dari 2,000 jadi 7,000. Okey. Jadi kita pun ada buat persiapan sikit lah, macam sarapan dalam 4-5 ribu orang je sebenarnya. Okey. So bila datang hari kejadian, kita tengok, Masya Allah, melimpah kan masjid. Jadi alhamdulillah anak-anak muda lebih kurang dalam 60% daripada anak-anak muda lah. 60% daripada anak muda, bukan hanya di Johor Bahru sebenarnya. Daripada daerah-daerah lain dalam Johor. Kita ada 10 daerah kan dalam Johor Bahru. Betul. Dalam Johor. Ya. Kemudian ada juga daripada negeri-negeri lain. Yang berdekatan lah ya. Ya, berdekatan. Katanya ada daripada Singapura, anak-anak muda yang bawa motor masuk datang beramai-ramai. Ya, datang bawa kereta mewah pun ada. So macam-macam golongan, berbagai golongan. Bila menjangkakan 7,000 untuk hadir pada solat Jumaat program tersebut, datang pula 12 solat subuh. Solat subuh datang sehingga 12,000. Mungkin timbul rasa sebab dan rasa tak percaya melihatkan suasana sebegitu, Imam. Betul. Ketika majlis tu, saya sendiri yang mengendalikan sebagai MC. Okey, wow. Dan saya yang mengumumkan. Saya kata ketika majlis tu, pertama kali dalam sejarah, sejak penubuhan masjid ini adalah kali pertama solat subuh didirikan sebanyak 2 kali. Allah Akbar. Tapi masa tu, saya yang mengumumkan, saya pun rasa meremang masa tu. Sebab kan dengan auranya sebegitu, dengan kehadiran anak-anak muda terutamanya lah kan. Ustaz, bila bercakap berkenaan perkara begini, apabila yang kehadiran ini di luar jangka lah, 12,000 lebih kurang yang dianggarkan hadir, Ustaz, Imam sendirilah pada ketika itu, apa yang diberi tahu kepada semua jemaah pada ketika itu untuk terus memastikan bahawa bukan hanya sekali sahaja mereka hadir, selepas ni konsisten juga hadir ke masjid-masjid yang berdekatan ni, Imam? Sebenarnya itu perancangan kita memang sebab kalau boleh kita nak istiqamah dalam kita buat ibadah ni, iaitu konsisten lah dalam kita ibadah dalam solat jemaah. Dan satu hadis yang kita guna dalam hadis Rasulullah kata 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rajulun mu'allakun fil masajid, iaitu orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Jadi daripada hadis itulah kita ambil untuk sebagai inisiatif kita untuk kita adakan solat subuh ni macam Jumaat. Kita sebenarnya seram tu nak letak nama hashtag solat subuh macam Jumaat. Takut tak macam Jumaat nanti. Tapi alhamdulillah lah untuk kali tu, kali yang pertama yang kita buat tu berjayalah dengan aturan Allah SWT lah. Bagaimana Imam melihat pengaruh media sosial dan juga influencer ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat baik sebenarnya untuk membuka pintu hati remaja-remaja di luar sana? Saya tengok influencer sekarang ni mereka ada perubahan. Bukan hanya sekadar untuk dalam hiburan, tetapi untuk kepada dakwah. Sebab mereka pun share sendiri, Imam, dia kata takkanlah kita orang ni nak buat program hiburan je sampai bila. So macam dia nak juga pahala untuk akhirat nanti. Itulah yang diceritakan pada kami. Jadi kami pun kena bagi support lah pada diorang. Jadi kita collaborate bersama-sama. Ya, okey. Saya nak bertanya kepada Imam dua lah. Ni sebagai MC pada pagi tersebut ya, yang mendapat perhatian ramai ni. Macam mana dari sudut logistiknya diuruskan pada ketika itu? AJK Masjid saya percaya tak menang tangan lah. Macam mana tu parkingnya lagi apa semua kan? Pada ketika itu, pihak masjid dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan yang merupakan ahli karya terdekat. Yang menguruskan kita susun. Kita ada biro sukarelawan. Susun, ada yang jaga parking, ada yang jaga pengagihan makanan, ada yang jaga bahagian wuduk dan semua tempat lah. Teratur lah ya semuanya? Ya, kita dah buat perancangan awal. So memang dah diberikan tugas masing-masing. Sebab kita ada ramai sebenarnya sukarelawan kita. Hampir 100 orang termasuk lelaki dan perempuan. Ada juga ahli luar. So situ kita collaborate lah sama-sama dalam. Adakah program ini akan berterusan dan ada lagi perancangan di masa depan? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya kita nak umum pada akhir nanti. Sekarang lah Imam. Alang-alang ni dah 3 kali insyaAllah tadi. Jadi berita baik jugalah untuk warga Johor dan juga kepada rakyat Malaysia lah mungkin kan. Sebab kita dah duduk dalam Malaysia ini, kita akan buat 2.0 pada minggu ni.
Minggu ni? Minggu ni, insyaAllah. Hari Jumaat ni? 27 hari bulan, Sabtu. hari Sabtu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi boleh jemput datang ramai-ramai lah ya. InsyaAllah. 12,000 lagi ke kan? Selain daripada mungkin pengisian solat subuh itu sendiri, ada tak aktiviti kerohanian yang lain? Ataupun pada hari tersebut, kita ada buat kuliah subuh. Kemudian ada selawat, kemudian ada sarapan. Itu simple sajalah untuk hari itu. Sebab kali pertama kan. Yang untuk akan datang ni insya-Allah kita akan berqiyamul bersama-sama. So qiyamul ni sebenarnya untuk planning kita adalah kita akan buat setiap bulan. So setiap bulan kita akan buat dan untuk yang kali pertama ni di bulan Januari ni kita akan buat pada jam 3 pagi. Okey. So mungkin ada sesi-sesinya tu jam 3 pagi kita akan buat qiyamul, seterusnya solat subuh berjemaah, kemudian kuliah subuh, kemudian sarapan. Untuk akan datang mungkin kita akan buat sikitlah mungkin macam fun walk ke sebagainya untuk anak-anak muda kan. Untuk setuju. Ataupun Imam mungkinlah kesempatan ni. Okey, kita tak boleh nak cakap bahawa faktor sepenuhnya adalah daripada influencer-influencer ini ya. Masjid juga ada mainkan peranannya. Masjid. Satu usaha yang bersama. Tapi dalam masa yang sama mungkin pencetusnya ataupun yang menimbulkan kesedaran adalah daripada mereka yang ada kuasa di media sosial. Sebenarnya kami dah berpengalaman, saya sendirilah, saya dah menjaga masjid tu selama 8 tahun. Jadi kita pun ada juga media sosial kita iaitu page masjid lah, FB. So kita gunakan juga situ platform yang ada. Kemudian kekuatan kita adalah dari segi masyarakat setempat. Sebab sebenarnya Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On ni dia berada di tanah yang orang kata strategik. Tanah yang berada di tengah-tengah di dalam kawasan taman. So kami ni coverage tu ramai di seluruh taman tu. Jadi taman yang besar lah kiranya. Jadi dengan semangat daripada masyarakat dan juga orang tengok kan syiar masjid tu sendiri. Jadi orang datang kat masjid tu orang nampak macam megah, alhamdulillah. Jadi situ pun sebenarnya jadi tarikan. Yang saya nak bagi tahu juga masjid kita tu sebagai masjid pelancongan. Dah diiktiraf oleh MOTEC. Kita dah dapat pengiktirafan selama 3 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Sedikit harapan daripada Imam? Harapan pihak masjid adalah untuk anak-anak muda yang datang ataupun sesiapa saja, kita harap program ni bukan saja yang datang dari jauh ni, selepas ni penuhkanlah masjid di karya masing-masing untuk konsisten dan istiqamah masa akan datang. Dan sebenarnya memang ianya dah meluas satu Malaysia dah. Semua masjid pun dah mula melakukan aktiviti mencari pejuang subuh bersama-sama kan untuk dipenuhkan sehingga sampai Jumaat. Semoga terus diberkati usaha yang sangat baik ini. Mungkin terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada yang terlibat, terutamanya pada pihak masjid, kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga kepada influencer yang terlibat, Acad dan juga Jalil dan juga kepada jurutankuasa masjid dan kepada Wakaf Anur lah sebagai manajemen masjid. Baik. Imam, itulah ada terima kasih ni. Ada 2.0 punya ni. Kena buat lagi sekali kan? InsyaAllah. Kena jalan sama-sama. Boleh jumpa bersama. Amin insyaAllah. Kalau ada masa. Okey, itu dia perkongsian yang saya percaya dapat memberi inspirasi kepada anda penonton MSI pagi ini. Okey, kita nak berehat seketika. Lapor dah. Tapi boleh makan pedas tak? Of course. Betul ni? Pagi-pagi ni? Kejap lagi ada cabarannya bersama rakan-rakan kami. Nak tahu apa cabarannya? Kena terus dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, antara perkara yang saya paling suka sekali adalah apabila kita ada makanan. Saya pun paling suka hari ini. Bau dia semerbak ya. Sebab apa bau dia semerbak? Sebab dia nasi lemak. Dan nasi lemak ni lagi sedap kalau makan dengan kopi O. Tapi kita bukan berdua sahaja nak menikmati hidangan pagi ini. Kita bersama dengan 2 pengemudi program yang baru saja bermula minggu lepas. Nasi lemak kopi O. Ini dia Irfan Ali dan juga Sari. Hello. Assalamualaikum. Macam nyanyi sikit lagu nasi lemak kopi O tu. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Kopinya mana? Tak nampak. Tak ada. Apa pun tahniah kerana telah mula kembali bersiaran. Program yang paling dirindui ramai lah berkaitan dengan talk show pagi ini. Tapi pada pagi ini kabarnya mereka nak mencabar kita ni, Rina. Siapa cabar siapa ni? Ya. Masing-masing cabar masing-masing. Betul. Kita mencabar diri sendiri lah. Sebelum kita laksanakan cabaran ni, kita mungkin nak perkenalkan 2 individu ini kan. Pastinya masih lagi baru. Masih lagi orang kata nak dikenali lah
pengacara-pengacara NLKO ini. Boleh perkenalkan diri anda sedikit latar belakang lah. Saya Irfan Ali, salah seorang pengacara nasi lemak kopi O untuk musim yang baru ni dan mungkin ramai pernah nampak saya sebelum-sebelum ni kalau kita mengacarkan acara-acara sukan, kita update-update sukan, ya, tapi dengan cabaran yang baru ni yang diamanahkan, dia satu perkara yang baru, yang sangat-sangat menarik dan tak sabar sebenarnya kita nak teruskan lagi NLKO untuk musim-musim ni. Okey. Tahniah. Juga penyampai berita TV9 ya. Ramailah kita ada gabungan-gabungan. Itu nanti kita cerita nantilah kita Sari pula. Macam-macam yang awak buat mesti penuh resume awak. Tak. Kita macam itulah kita. Yang gaduh. Macam belakang. Perkenalkan Sari. Saya Sari Abdullah. Sama juga macam Irfan, penyampai berita TV9. Kalau macam dulu Sari pernah buat travelog, pengacara travelog. Tapi ini memang satu peluang yang sangat baru sebab buat live dekat studio. Sudah on air kedua-duanya pada minggu yang pertama? Lepas. Ya. Dari segi persediaan kalian berdua bagaimana sebelum bersiaran? Persediaan tu memang mencabar. Sebab kita ni macam Anda tahulah, kita ni penyampai berita. So dari segi penyampaiannya berbeza. Masuk Irfan tadi tu dari sudut background sukan. Yang sukan lain ni. Sukan lain lah. So berita ni kita lagi orang kata dia serius sikit lah. Sebab kita nak menyampaikan informasi. Tapi bila kita nak prepare persediaan untuk jadi pengacara NLKO ni, dia lebih, ya Allah, banyak juga kita nak kena tahu ni kan. Dari segi lenggok badan, dari segi intonasi, dari segi apa yang kita nak sampaikan tu, itu antara cabaran dan persediaan tu boleh tahan lah. Bagi mereka yang tak tahu, sebenarnya selain daripada penyampai berita, Irfan Ali juga menggunakan suaranya bagi suara latar fail mahkamah. Betul. Sajalah, saja. Lanjut. Kita tambah lagi dia zoom ni. Kat rumah pun dia ada studio juga. Okey. Ya betul. Sari, bila awak menjadi pengacara TV ni, okey, kalau tadi cabaran Irfannya berbeza, awak cabarannya macam mana? Okey, kalau Sari cerita sikitlah masa first day Sari on air kan. Masa tu Sari dengan Abah Jo. Jadi Abah Jo ni dia tenang je. Kita Zoma lah tu. Kita pula macam Abah Jo macam mana ni kan. Abah Jo ni dia jenis tenang, dia macam Abah Jo ikut je asalkan mana-mana Sari selesa. So kita macam ya, kita betul biar betul kita nak nervous pun jadi tak ada jadi nak nervous kan. Tapi itulah sebenarnya kalau kita live ni kita tak boleh nak overdo pun tak bagus juga. Kita kurang prepare pun tak bagus juga. Jadi kita bertemu di titik tengah lah. Dah macam formula kehidupan. Drama. Okey. Ni tak sabar dah sebenarnya ni. Kalau kita lihat kat depan ni, ada pelbagai jenis sambal. Kenapa kalian bawa 3 jenis sambal ni? Okey, sebab hari ni sempena dengan tema nasi lemak lah. Nasi lemak kopi O. Kita ada 3 jenis sambal yang berbeza tahap kepedasan. So kita nak cubalah tengok yang mana yang okey, mana yang kena. Cubalah tengok. So kita kena cuba ketiga-tiga tahap. Ya, mungkin kita rasa sikit-sikit dululah. Okey, Rina, cubakan tahap yang pertama, Rina. Tahap pertama yang mana? Kita boleh mulakan yang ini. Tuan-tuan perempuan bahan-bahannya ada. Saya letakkan kat awak dulu ya. Sebab semua orang kena cuba kan? Betul. Okey, bagi Irfan lah. Irfan, nasi lemak sepatutnya apa ciri-ciri yang sedap untuk awak? Nasi lemak bagi saya ni kalau nasi lemak dia kena nasi lemak paru. Nasi lemak paru. Lepas tu kalau kita pergi kedai kan, cik nasi lemak, nasi lebih, sambal lebih, paru, telur rebus sebiji. Tak ada paru awak akan lari lah daripada kedai tu. Kalau dia betul-betul tak ada, kita tengok lain lah. Kedai kalau biasa ke. Kalau Sari ni homebody. Jadi suka makan bungkus kat rumah, makan kat rumah. Tapi yang paling penting is kena ada kicap sotong tu kalau dekat telur mata tu. Kicap sotong telur mata? Kicap sotong lain tu. Lain kan? Lain sangat. Jadi macam apa kicap sotong? Kicap sotong kita letak dalam dekat atas telur tu lah. Biasanya kedai tak ada. Sebab tu saya cakap sosikan tahu kan? Kita makan boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amalnya okey. Okey. Kepedasan ni boleh tahan lagi? Ini tak pedas langsung bagi kami. Oh, pedas? Biasa je. Ini yang kedua? Okey, yang kedua. Mungkin yang tu kot. Kita cubalah. Yang kedua. Kalian berdua makan pedas ke? Saya okey, saya tak ada masalah. Saya tak makan pedas. Setahu saya awak suka manis. Manis sama-sama manis, pedas okey. Tadi tak makan pedas? Tak makan pedas. Tak makan pedas. Rugilah. Awak nak suapkan yang pedas-pedas tu. Awak? Bukan saya lah. Kak Rina. Okey ni. Boleh pandai? Boleh. Awak partner saya kot. Ya, betul. Ini tahap kepedasan yang kedua. Bismillah. Oh, tak ada telur hari ni? Gurau-gurau. Okey. Kena tak sotong. Yang ni dah start pedas. Yang ni saya tak boleh dah. Pan, apa ni? Awak bawa easy, Pan. Apa ni?
Yang ni tak boleh. Kita dah cakap dah. Tadi tak boleh. Kalau macam tu kena bagi yang ketiga. Betul. Alamak, yang ketiga kita Pak, awak boleh tahan lagi, Pan? Boleh. Oh, okey. Tak rasa pedasnya. Betul, tak rasa pedasnya. Hanis. Tak rasa. Padahal dalam hati menggelegak. Tak rasa tau. Banyak Penang. Boleh bagi kat Ipan. Tak nak? Kena try Sari. Sikit-sikit lah Sari. Okey, sikit lah. Live. Kita nak tunjuk. Okey lah. Sikit lah. Demi nasi lemak kopi O lah. Betul. Kalau awak makan dengan berjaya, Rabu ni kita orang tengok. Okey, boleh. Menarik. Rina, kalau ni tak tengok siap. Kalau ni tak tengok siap. Nanti saya pantau dia. Kena ada bukti ni Ada. Alright. Pedas. Tak boleh. Ai. Okey, sila bagi Arin. Okey, kita masih lagi saya rasa biasa saja. Betul. Tapi dia ada rasa ujung-ujung sikit tu. Kan boleh tahan. Oh, awak pun tak tahan pedas? Saya okey. Just nak bagi tahu ada beza. Kenapa macam nak berair dah ni? View punya mata. Seronok sangat bersama anda berdua hari ini. Terima kasih Sari dan juga Irfan. All the best, okay? Terima kasih. Selamat mewarnai dunia hosting bersama dengan kami juga. All the best. Jadikan ini sebagai platform yang sangat baik untuk bersama-sama dengan penontonnya. Nasi lemak kopi O anda boleh saksikan di TV 9. Dan Rena akan ke Sarawak untuk kena berjumpa hibur ya? Ya, hari Jumaat kita nak jumpa orang Sarawak. Jadi jangan lupa untuk ramai-ramai datang ke booth KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja di Dataran Perayaan Petra Jaya pada 26, 27 dan 28. Pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan produk-produk KWSP ada makan dalam mulut. Betul. Bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Anda juga berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan seperti permainan claw machine yang mana anda berpeluang menang voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000. Ada juga popcorn percuma, penampilan khas Cik Mamat Badut dan banyak lagi aktiviti serta hadiah menarik disediakan sempena Karnival 3 hari ini. Jadi buat orang Sarawak, jom ramai-ramai ke Karnival Jom Heboh Sarawak di Dataran Perayaan Petra Jaya pada 26, 27 dan 28 ini. Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Jumpa kami di sana. Okey, esok di Malaysia hari ini kita ada isu berkaitan dengan hak cipta terpelihara. Teruskan menonton Malaysia Jumaat hingga Isnin hingga Jumaat di TV3 dan juga stream secara HD langsung di aplikasi Tonton. All the best semua. Sari dah tak boleh bercakap tu. Pedas lagi tu. Kita sambung makan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Senyum selalu. Bye.